Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini kami akan mengetengahkan latihan yang berasaskan kepada Microsoft Word. Secara amnya, Microsoft Word adalah salah satu aplikasi yang terdapat dalam Microsoft Office yang mana ia merupakan satu program pemprosesan kata untuk menghasilkan dokumen. Dengan adanya latihan yang melibatkan Microsoft Word ini, kami berharap pelatih yang mengikuti latihan ini akan mahir menggunakannya kerana aplikasi seperti ini telah menjadi medium utama dalam semua urusan, terutamanya dalam pentadbiran sesebuah organisasi. Oleh itu, tujuan utama projek ini dijalankan adalah untuk menunjukkan bagaimana proses pengurusan projek digunakan untuk mengembangkan program latihan yang telah ditetapkan bagi memudahkan peningkatan dalam kemahiran yang diperlukan oleh pekerja organisasi. Oleh itu, berdasarkan 4 pendekatan latihan yang telah dijelaskan adalah penting untuk mengetahui nama-nama toolbar pada Microsoft Word. Toolbar Microsoft Word merupakan suatu hal yang perlu diketahui oleh pemakai Microsoft Word. Oleh kerana itu, di kesempatan ini saya dan ahli kumpulan akan memberi info tentang nama toolbar pada Microsoft Word seperti yang dinyatakan dalam gambar tersebut. Format teks di dalam Microsoft Word merujuk kepada kaedah pengguna mengawal rupa bentuk teks di dalam Microsoft Word. Format teks di dalam Microsoft Word terdiri daripada jenis font, gaya, ukuran, warna, dan jarak tulisan. Membina tajuk dokumen. Langkah pertama, pengguna akan menggunakan gaya font title. Langkah kedua, pengguna perlu memilih font yang hendak digunakan. Langkah ketiga, pengguna akan menaip tajuk yang hendak digunakan. Langkah terakhir, pengguna perlu meng-highlight tajuk tersebut dan memilih gaya font title. Aspek tipografi. Tipografi merujuk kepada bold, italic, dan underline untuk membentuk tajuk dokumen yang menarik dan lebih menonjol. Langkah pertama, pengguna perlu meng-highlight tajuk yang sudah dibuat, kemudian pergi ke toolbar ataupun bar alat dan menekan bold, italic, dan underline. Ketiga, mengubah font. Langkah pertama, pengguna perlu memilih jenis tajuk yang sedia ada ataupun meng-highlight tajuk yang telah dibuat, kemudian klik pada bar alat jenis font. Langkah terakhir, pengguna perlu memilih jenis font yang hendak digunakan dengan menekan anak panah ke bawah dan menekan font yang hendak digunakan. Keempat, mengubah saiz font. Pengguna juga boleh mengubah saiz font sama ada menambahkan saiz font ataupun mengecilkan saiz font. Langkah yang perlu diambil oleh pengguna adalah memilih di bar alat untuk mengecilkan font ataupun menambah saiz font. Kelima, mengubah warna font. Langkah yang perlu dilakukan oleh pengguna adalah select pada bahagian teks yang hendak diwarnakan. Langkah kedua, pengguna perlu klik pada bahagian bar alat ataupun toolbar bahagian warna dan pilih warna yang hendak digunakan. Contohnya warna putih, hitam, kuning, hijau dan banyak lagi. Mengubah font kecil ke font besar. Langkah pertama, pengguna perlu ke bar alat kemudian klik pada bahagian penukar font. Langkah kedua, pengguna perlu klik pada saiz font yang dikehendaki sama ada huruf besar ataupun uppercase, huruf kecil ataupun lowercase, gaya font di dalam bentuk ayat ataupun sentences, toggle case dan huruf besar setiap perkataan ataupun capitalize each word. Seterusnya, saya akan menerangkan cara penggunaan style dan design yang terdapat di dalam aplikasi Microsoft Word. Namun, bagi penggunaan design, saya akan bahagikan kepada 5 bahagian
iaitu bahagian pertama ialah pemilihan warna teks, diikuti dengan pemilihan font, watermark, page color dan page border. Okey, sekarang saya akan terangkan terlebih dahulu berkaitan dengan penggunaan style. Penggunaan style biasanya digunakan semasa menetapkan tajuk utama, subtopik dan sebagainya supaya ia nampak lebih menarik. Jadi, cara penggunaannya adalah dengan membuka terlebih dahulu aplikasi Microsoft Word dan menulis teks, seterusnya memilih home dan mengklik toolbar style serta menekan lambang anak panah ke bawah. Seperti yang kita dapat lihat, terdapat 16 style yang boleh digunakan. Jadi, untuk menggunakan salah satu style tersebut, anda perlu meng-highlight teks tersebut dan memilih gaya yang dimahukan. Gambar yang kedua menunjukkan teks tersebut menggunakan style heading 1. Seterusnya, kita beralih pula kepada penggunaan design untuk pemilihan warna teks. Bagi membuat pemilihan warna teks, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh pengguna adalah membuka aplikasi Microsoft Word dan menulis teks. Langkah kedua, memilih design dan mengklik toolbar color serta menekan lambang anak panah ke bawah. Langkah ketiga, meng-highlight teks tersebut, manakala langkah yang terakhir adalah memilih warna yang ingin ditukarkan. Apabila teks tersebut berubah warna daripada warna hitam ke warna yang dimahukan, maka ianya sudah selesai. Jadi kita boleh teruskan kepada peringkat yang seterusnya. Bahagian yang kedua di dalam design ialah memilih jenis font. Antara cara untuk memilihnya ialah langkah pertama, membuka aplikasi Microsoft Word terlebih dahulu. Langkah kedua, memilih design dan mengklik toolbar font serta menekan lambang anak panah ke bawah. Langkah ketiga, memilih jenis font yang akan digunakan. Dan langkah keempat, setelah memilih jenis font yang digunakan, pengguna perlu mengklik font tersebut seperti jenis font Arial dan pengguna boleh menulis teks tersebut. Bahagian ketiga di dalam design ialah penggunaan watermark. Cara menggunakan watermark, pertamanya membuka terlebih dahulu aplikasi Microsoft Word, kedua memilih design dan mengklik toolbar watermark serta menekan lambang anak panah ke bawah. Manakala bagi langkah terakhir, pengguna perlu memilih gaya watermark yang dimahukan dan seterusnya selesai. Bahagian keempat pula adalah berkaitan dengan penggunaan page color. Bagi menggunakan page color, langkah pertama membuka halaman yang hendak diwarnakan. Langkah kedua, memilih design dan mengklik toolbar page color serta menekan lambang anak panah ke bawah. Manakala bagi langkah ketiga, memilih warna yang dimahukan. Apabila warna halaman itu berubah daripada warna putih ke warna yang lain, ini menunjukkan bahawa prosesnya sudah selesai. Bahagian terakhir di dalam design ialah page border. Bagi menggunakan page border, langkah pertama anda perlulah membuka halaman yang anda mahu diletakkan border. Langkah kedua, memilih design dan mengklik toolbar page border serta menekan lambang anak panah ke bawah. Langkah ketiga, memilih gaya serta ketebalan border yang dimahukan. Dan langkah yang terakhir, mengklik OK dan halaman anda secara automatiknya akan diborderkan. Pendekatan yang ketiga adalah penomoran automatik Microsoft Word yang bertujuan untuk memudahkan proses memformat setiap komponen soalan. Penomoran automatik tidak hanya meletakkan nombor pada permulaan setiap perenggan, ia juga memasukkan tab dan kemudian memformat keseluruhan perenggan dengan hanging indent sehingga angka tersebut muncul sebelah kiri semua teks. Latihan penomoran ini membolehkan pengguna membuat senarai dan bertindak balas dengan sewajarnya untuk menukar teks yang ditaip menjadi item bernombor. Antara langkah untuk melakukan penomoran automatik adalah seperti: yang pertama, taipkan semua soalan tanpa nombor atau garis bawah pada awalnya. Pilih semua soalan. Pilih bula N-numeric dari menu format. Word memaparkan kotak dialog bula N-numeric. Pastikan tab nombor dipilih.
Kemudian, dari galeri format penomboran yang tersedia, klik pada format yang tidak kerap anda gunakan. Klik butang Customize button dan setelah itu akan dipaparkan kotak dialog Customize Numbered List. Dalam kotak number format, letakkan titik penyisipan nombor sebelum nombor. Taikkan 4 atau 5 garis bawah, diikuti dengan jarak. Ayat harus berakhir dengan garis bawah, jarak, nombor 1 dan nota. Akhir sekali klik OK. Pendekatan yang terakhir adalah asas template dalam Microsoft Word. Template adalah jenis dokumen kata khusus yang dapat membuatkan teks, gaya, makro, pintasan papan kekunci, bar alat khusus, modifikasi QAT dan blok bangunan termasuk entry teks auto. Latihan template ini bertujuan untuk membantu sesiapa sahaja dalam mengemas ini template maker, buka fail, membuat perubahan yang diingini dan kemudian menyimpan template-nya kembali. Di Microsoft Word, pengguna dapat membuat template dengan menyimpan dokumen sebagai file .dotx, file .dot ataupun .dotm file, iaitu sejenis file yang membolehkan pengguna mengaktifkan makro dalam file. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menyimpan template. Pertama, untuk menyimpan fail sebagai template, tekan File, selepas itu tekan Save As. Kedua, klik 2 kali kepada komputer atau dalam program Office 2006, klik 2 kali isi ini. Langkah ketiga, taipkan nama untuk template anda di kotak fail. Langkah keempat, untuk template asas, klik ikon template dalam senarai Save As Type. Di Word, misalnya, klik Word Template. Sekiranya dokumen anda mengandungi makro, klik Word Macro Enable Template. Office secara automatik, pergi ke folder Template Custom Office. Dan langkah yang terakhir adalah klik Save. Selain daripada penyimpanan template, pengguna juga boleh membuat tambahan ke atas kawalan kandungan template, iaitu dengan 4 langkah mudah. Yang pertama, klik File, tekan Option dan Customize Ribbon. Di bawah Customize the Ribbon, pilih Main tab. Dalam senarai, pilih Developer sebagai kotak pilihan dan kemudian tekan OK. Pada langkah terakhir adalah pada tab Developer, dalam kumpulan kontrol, klik Design Mode dan kemudian masukkan kawalan yang diingini. Oleh itu, pendekatan latihan yang diterapkan ini dapat membantu seseorang belajar bagaimana membuat dokumen baru dengan template dengan memasukkan teks di dalamnya. Template dapat membantu pengguna membuat dokumen lebih profesional dan juga menarik. Sekian, terima kasih. Dapat disimpulkan bahawa dengan adanya latihan seperti berikut, ini secara tidak langsung dapat membantu mereka untuk menambahkan lagi pengetahuan dengan lebih meluas berkaitan dengan cara penggunaan teknologi pada hari ini, khususnya dalam mengendalikan suatu aplikasi seperti aplikasi Microsoft Word. Justru itu, dengan pelaksanaan latihan yang sebegini, diharapkan dapat membantu semua pihak, terutama pelajar-pelajar universiti, kerana latihan yang berasaskan Microsoft Word adalah satu latihan yang sering digunakan oleh semua orang kerana aplikasi ini sangat memudahkan suatu kerja, terutama kerja-kerja yang diperlukan untuk menaip suatu perkara di dalam dokumen. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.